I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara, karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini adalah satu pendedahan yang pasti mengejutkan Muhyiddin, mengejutkan Mahathir, dan mengejutkan ramai lagi kepimpinan politik, terutamanya yang mahu menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, khususnya pada pilihan raya umum ke-16 nanti. Satu tulisan daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com. Bolehkah dibayangkan ketika Anwar jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-16? Tapi ketika itu Rafizi adalah Presiden PKR. Soal Syabuddin Husin. Saudara-saudara bayangkan, kalau nanti PRU 16, selepas PRU 16, sekali lagi Anwar menang, sudah pasti penyokong-penyokong Anwar akan berkata, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri selepas PRU 16. Anwar Ibrahim kekal jadi Perdana Menteri bagi penggal yang seterusnya. Dalam satu tulisan ini, PKR dijangka akan mengadakan pemilihan parti pada Mei tahun depan, menepati kehendak Anwar Ibrahim agar ia tidak ditangguhkan. Setakat ini, kedudukan Anwar sebagai Presiden PKR hampir pasti tidak dicabar dan beliau diramalkan akan menang tanpa bertanding. Bagaimanapun pada pemilihan pada tahun 2025 akan datang adalah penggal terakhir bagi Anwar memegang jawatan Presiden PKR. Ini karena perlembagaan PKR hanya membenarkan seseorang memegang jawatan itu selama 3 penggal. Anwar sudah menjadi Presiden PKR sejak 2018 dan dirasakan akan meneruskan prestasi tanpa ditandingi sekali lagi pada 2025, menjadikannya 3 penggal menerajui parti tanpa dicabar. Menurut Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fadzil, tiada isu untuk Anwar terus kekal sebagai PM selepas PRU 16, meskipun ketika itu beliau tidak lagi menerajui parti. Tidak berlaku sebarang isu kerana jawatan yang turut disandang PM ialah sebagai pengerusi PH dan juga pengerusi bagi Majlis Pimpinan Kerajaan Perpaduan. PKR memang menetapkan had 3 penggal bagi jawatan Presiden. Tetapi pada waktu ini tidak ada isu berbangkit, kata beliau. Pada pemilihan tahun depan, selain Anwar diramal tidak ditandingi, Rafizi selaku timbalan Presiden juga dirasakan masih mampu mempertahankan jawatannya. Sebagaimana beliau menang bergaya menewaskan Saifuddin pada pemilihan 2022. Jika Saifuddin ingin mencoba lagi, insya Allah kekalahan akan terus menjadi miliknya buat kali kedua. PRU 16 dijangka diadakan pada 2027, kira-kira setahun sebelum pemilihan PKR yang seterusnya, yaitu pada 2028, di mana ketika itu Anwar tidak boleh lagi memegang jawatan sebagai Presiden. Jadi saudara-saudara, di dalam tulisan ini, jika diandaikan jumlah kerusi PHBN campur GPS JRS dalam kerajaan selepas PRU 16 tidak banyak berbeza seperti sekarang, bolehkah dibayangkan Rafizi tidak berdetik walau sekecil hama pun tidak mahu jawatan Perdana Menteri dan masih berlapang dada memberi laluan kepada Anwar menerajui negara, sedangkan beliau ketika itu ialah Presiden PKR dan pengerusi PH. Apabila bukan lagi Presiden PKR, sudah tentu Anwar juga bukan lagi pengerusi PH. Kalau Rafizi ketika itu Presiden PKR, sudah tentulah beliau yang akan menjadi pengerusi PH. Jadi saudara-saudara, adakah Rafizi mempunyai harapan yang cerah untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya PH menerajui Kerajaan Perpaduan pada kemenangan selepas PRU 16 nanti? Nah saudara-saudara, ataupun mungkin Rafizi tidak mahu kalah dengan Anwar lalu keluar daripada parti. Semua itu boleh berlaku. Tapi persoalannya apa relevannya? Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu lagi keputusan
Satu lagi gesaan ataupun satu lagi arahan kepada Muhyiddin. Kena bayar Lim Guan Eng RM1,35 juta. Wow, jumlah ini sangat-sangat banyak. Nah, persoalan seterusnya, kalau memang benar Muhyiddin kena bayar Guan Eng RM1,35 juta, adakah ini boleh memufliskan Muhyiddin? Nah, itu jadi satu persoalan. Satu perkongsian daripada BH Online. Muhyiddin, arah Peguam, Rayu, keputusan. Kena bayar Guan Eng RM1,35 juta. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan peguamnya untuk merayu keputusan Mahkamah Tinggi hari ini yang memerintahkan beliau membayar ganti rugi RM1,35 juta kepada Lim Guan Eng kerana memfitnah. Muhyiddin dalam satu hantaran di laman FB berkata, beliau mempertahankan kenyataan yang dipertikaikan itu tidak bersifat memfitnah dan mempunyai pembelaan yang baik. Walaupun saya menghormati keputusan mahkamah, saya sangat kecewa dengan keputusan itu. Sebagai mematuhi keputusan mahkamah, saya akan memadamkan hantaran yang menjadi subjek kepada tindakan saman ini daripada akun Facebook dan media sosial saya. Saya mempunyai pembelaan yang baik terhadap tuntutan itu dan jumlah yang diberikan oleh mahkamah adalah terlampau tinggi, katanya. Nak kata Muhyiddin lari? Adakah Muhyiddin nak lari daripada membayar, nak lari daripada mahkamah? Pesuruhjaya Kehakiman Ros Mawar Rozain mengeluarkan perintah ganti rugi itu selepas membenarkan tuntutan saman fitnah yang dikemukakan Guan Eng selaku plaintiff berhubung isu pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Ros Mawar mendapati Guan Eng berjaya membuktikan kesnya terhadap Muhyiddin melalui prinsip imbangan kebarangkalian, yaitu beban pembuktian bagi proses tuntutan saman sivil. Terdahulu Mahkamah Tinggi, Muhyiddin diperintah membayar ganti rugi berjumlah RM1,35 juta kepada Guan Eng selepas didapati bertanggung jawab memfitnah pengerusi DAP itu. Saudara-saudara, sudah pasti yang tidak menyukakan ataupun tidak berminat dengan pimpinan Muhyiddin, mahu Muhyiddin kalah mahkamah, mahu Muhyiddin letak jawatan dan sebagainya. Ros Mawar mendapati Guan Eng berjaya membuktikan kes terhadap Muhyiddin melalui prinsip imbangan kebarangkalian. Beliau sehubungan itu memerintahkan Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri membayar ganti rugi AM kepada Guan Eng sebanyak RM1,05 juta dan ganti rugi teruk serta teladan masing-masing berjumlah RM150.000. Muhyiddin turut diperintahkan membayar kos berjumlah RM50.000 kepada Guan Eng yang juga bekas Menteri Keuangan dalam kerajaan PH daripada 21 Mei 2018 hingga 24 Februari 2020. Artikel daripada BH Online bertarik 8 November. Teman-teman, adakah dengan ini Muhyiddin berisiko untuk hilang jawatannya sebagai Presiden Parti, sebagai pengurus CPN, dan juga sebagai ahli parlimen sekiranya beliau kalah dalam kes ini? Apa komen Anda?